Selamat pagi dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada kelas 4 Pestari dan juga 4 Wawasan. Jadi hari ini 25 Oktober 2021 hari Isnin. Matematik kita pada hari ini satu waktu, jadi kita buat ataupun cikgu buat rakaman video ini untuk pembelajaran kita pada waktu ini. So untuk mulai hari ini kita akan mula masuk ataupun mula bincang bab yang terakhir buat tingkatan 4 matematik iaitu bab 10 matematik pengguna. Sebenarnya semasa di tingkatan 3 dulu anda pun sudah belajar matematik pengguna di sini. Masa itu ialah tentang pinjaman dan sebagainya lah. Okey. Jadi untuk tingkatan 4 anda telah belajar akan belajarlah kita bab yang terakhir matematik pengguna ini. Okey, matematik pengguna di mana ia adalah pengurusan kewangan. Mungkin saya rasa ataupun cikgu percayalah kenapa tajuk ini dimasukkan ke dalam sukatan matematik menengah atas kerana pengurusan kewangan merupakan salah satu perkara yang sangat penting kepada anda, terutamanya pada beberapa tahun yang akan datang nanti ya. Okey, so dalam pengurusan kewangan, tajuk ini pendek saja sebenarnya. So 10.1 perancangan dan pengurusan kewangan. Kita kena tahu rancang dan kita kena tahu menguruskan wang kita. So di sini ada beberapa proses pengurusan kewangan. Jadi anda highlightkan di sini ada satu perkataan sudah salah, pengurusan hilang A sekejap, hilang A. Okey, so di sini ialah di sini ini awak tulis pengurusan kewangan A pengurusan kewangan. Sekejap. Okey, pengurusan kewangan. So anda boleh baca dulu. Okey. Jadi ini ada okey A di sini lah. Kenapa dia lari A Okey. Jadi pengurusan bukan ini A hilang so tolong tuliskan lah. Okey, kemudian menetapkan so ada proses dia ada 5 di sini ya. Yang pertama ialah menetapkan matlamat. Okey, menetapkan matlamat. Lepas itu ialah menilai kedudukan kewangan. Ini proses yang kedua. Selepas kita apa itu sekejap di sini kalau tulis di sini okey ke? Okey. Jadi langkah pertama ialah menetapkan matlamat. Okey, yang kedua menilai kedudukan kewangan. Jadi kita kena sentiasa ada matlamat lah. Contohnya apabila kita nak membeli rumah atau membeli kereta nanti kita mesti kena menetapkan matlamat. Contohnya dalam masa 1 tahun akan datang saya nak membeli kereta baru contohnya. So kalau nak beli kereta baru kita perlu buat simpanan untuk kita kata untuk first deposit kan. Maksudnya dia kena ada bayaran pertama tu. Okey, kemudian yang kedua menilai kedudukan kewangan, sentiasa kena tahu menilai lah. Dan yang ketiga ialah mewujudkan pelan kewangan. Okey, sentiasa wujudkan satu pelan kewangan. Ada orang setiap bulan dia ada
buku kira-kira dia lah, maksudnya berapa pendapatan dia, lepas itu dia belanja di mana. Setiap kali dia belanja dia catat. Itu wujudkan satu pelan kewangan. Kemudian setelah kita wujudkan pelan kewangan, yang keempat melaksanakan pelan kewangan. Contohnya tadi 1 tahun akan datang saya nak beli kereta baru. So berapa saya perlu simpan untuk setiap bulan. Itu contoh. Lepas kita wujudkan pelan, kita kena laksanakan. Kalau kita wujudkan pelan tapi kita tak laksana, macam mana kita nak simpan duit untuk beli kereta kan? Kemudian untuk langkah yang seterusnya, yang terakhir, mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Sentiasa kaji balik dan semak adakah pelan kewangan yang kita sedang laksana itu menuju ke matlamat yang telah kita tetap pada awalnya. Jadi ada 5 proses. Pertama, menetapkan matlamat. Yang kedua, menilai kedudukan kewangan. Ketiga, mewujudkan pelan kewangan. Keempat, melaksanakan pelan kewangan. Dan yang kelima, mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Okey, dan di sini di bawah matlamat ini, matlamat kewangan, bagaimana kita tetapkan matlamat kewangan, dia adalah berdasarkan apa? Dia berdasarkan konsep SMART. Dia berdasarkan konsep SMART. Konsep SMART. Okey. Alright. Jadi apa itu SMART? SMART itu X itu ialah khusus. Spesifik, khusus. M itu ialah boleh ukur. So matlamat yang kita tetapkan itu, matlamat yang kita tetapkan, yang pertama dia mesti khusus. Contohnya dalam masa 3 tahun akan datang saya nak melancong ke luar negara. Itu ada satu matlamat yang khusus. Lepas itu matlamat itu mesti boleh diukur. Boleh. Yang pertama, yang kedua lah, ini khusus, khusus boleh diukur. Lepas itu A ialah boleh dicapai. Boleh dicapai. Contohnya kalau kita nak pergi ke luar negara, katakan perbelanjaan dia 10,000 dalam masa 3 tahun. 1 tahun kena 3,000 lebih kan. Tetapi kalau 1 tahun awal hanya simpan 1,000 1 tahun, manalah boleh capai kan. Jadi dia mestilah boleh dicapai. Kemudian yang keempat R, SMAR. R ialah boleh jadi kenyataan. Boleh jadi kenyataan. Matlamat yang kita tetapkan boleh jadi kenyataan. Dan yang kelima ialah tempoh masa. Mesti kena ada tempoh dia. Kalau tidak, selama-lamanya kita tak bolehlah mencapai matlamat kita. Jadi matlamat kewangan itu mesti ada konsep SMART. 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 Iaitu khusus, boleh diukur, boleh dicapai, boleh jadi kenyataan dan juga tempoh masa. Boleh. So ini proses pengurusan kewangan. Dan kita pergi ke contoh satu. Contoh satu, kena pasti matlamat kewangan berikut mengikut konsep SMART. Okey. Kita baca soalan dia yang pertama. Suhaimi ingin menyimpan RM400 dalam masa 8 bulan. Dia bercadang untuk menyimpan 50 setiap bulan menggunakan wang belanja yang diberi oleh ayahnya sebanyak RM100 setiap bulan. So maksudnya dia nak simpan RM400 dalam 8 bulan. Mungkin dia nak beli sesuatu lah 8 bulan. Dan kalau 400 bahagi 8 bulan, 1 bulan 50. Betul lah 50 setiap bulan. Dan bolehkah dia boleh dicapai? Kalau kita tengok ayahnya setiap bulan berikan dia RM100. Pocket money, duit saku RM100. So daripada RM100 yang diberi kepada dia, dia simpan 50. Okey, jadi apa SMART itu? S ialah tadi kata S ialah khusus. Dia mengimbang RM400 dalam masa 8 bulan. Ini yang khusus. Okey, kemudian yang boleh diukur M, boleh diukur. Tadi dia kata 400 kan dalam 8 bulan. Okey, RM 400. Ini ialah boleh diukur lah. Kemudian A, boleh dicapai. Bolehkah dia dicapai? Jadi kalau 1 bulan itu dia simpan RM50. Dia kena simpan 8 bulan kan? Dan ini sama dengan 50 darab 8, 400. Betul tak? Jadi boleh dicapai. Memang kan? Sebab dia punya
boleh diukur itu adalah 400 kan. So boleh dicapai lah. Kemudian R ialah boleh jadi kenyataan. Dia kata di sini 50 RM 50 adalah ini dia lari sikit. Sekejap. Saya tukar pen punya. Jadi 50 adalah separuh daripada uang belanja yang diberikan oleh ayahnya. Jadi ia adalah suatu nilai yang realistik. Maksudnya yang boleh jadi kenyataan, yang realistik. Itu dia. Ia adalah suatu nilai yang realistik. 50 itu boleh dicapai, boleh jadi kenyataan. Kalau sekarang ayah dia beri dia RM100 tapi dia nak simpan 150, itu tak mungkin lah kan. Mana dapat kan? Tapi 50 ya boleh. Kemudian tempoh masa T itu 8 bulan. Ini contoh konsep SMART. Dia punya matlamat berdasarkan konsep SMART. Kemudian yang kedua, boleh nanti awak isi ya. Yang kedua, Prila ingin membeli sebuah mesin paso untuk kegunaan hariannya yang berharga RM800. Mesin paso itu RM800. Dia mengimbang RM160 daripada gajinya setiap bulan. Setiap bulan gaji dia RM3,000, dia simpan RM160. Dia bercadang untuk membeli mesin paso itu dalam tempoh 5 bulan. Jadi apakah dia punya khusus? SMART itu khusus itu apa dia? So di sini khusus dia ialah mengimbang RM800 dalam masa 5 bulan. Itu ialah matlamat khusus dia, mengimbang RM800 dalam masa 5 bulan. Kemudian dia punya M boleh diukur berapa ringgit tadi? RM800. Kemudian A ialah boleh dicapai. Dia kata 1 bulan dia nak simpan RM160 kan dalam masa 5 bulan. Boleh capai kah? 800 boleh dicapai. Kemudian R ialah boleh jadi kenyataan. Jadi kita kena kira lah RM160 ini daripada gaji kan adalah berapa beratus daripada gaji? 5,3% daripada gajinya. Daripada gajinya. Jadi ia adalah suatu nilai yang realistik. Bagaimana kira 5,3% ini ya? Awak guna 160 bahagi 3,000 daripada gaji bulanan darab dengan 100%. Awak akan dapat 5,3%. Jadi kalau 5,3% adalah peratusan yang agak kecil daripada jumlah gaji. Jadi dia boleh jadi kenyataan lah. Kalau dia 53% itu tak boleh lah. Takkanlah kita guna lebih daripada separuh gaji untuk simpanan untuk beli mesin paso kan nanti
kehidupan harian akan terganggu. Okey, tempoh masa ini 5 bulan kan, 5 bulan. Okey, jadi ini jawapan untuk A dan B ya. A dan B. Jadi untuk bagi ini satu waktu kita begini dululah. Jadi yang anda perlu ingat ialah SMART ya. Matlamat kewangan dia adalah berasaskan konsep SMART. SMART. X ialah khusus, M ialah boleh diukur, A ialah boleh dicapai, R ialah boleh jadi kenyataan dan T ialah tempoh masa. Kemudian jangan lupa juga 5 proses pengurusan kewangan. Yang pertama tetapkan matlamat, yang kedua menilai kedudukan kewangan dari masa ke semasa, yang ketiga mewujudkan satu pelan kewangan, yang keempat melaksanakan pelan kewangan. Lepas kita sudah terwujud pelan, kita mesti laksanakan, dan yang kelima mengkaji semula dan menyemak kemajuan dari masa ke semasa. So itu pengenalan tentang pengurusan kewangan. Jadi pagi ini awak siapkan contoh 1A dan B, lengkapkan, ambil gambar dan hantar kepada cikgu di dalam grup masing-masing. Saya rasa satu murid, satu muka surat, satu gambar saja, senang saja kan. Jadi harap semua belajar kena ikut, kena buat, jangan tak buat. So untuk esok Selasa 4 Bestari kita akan buat Google Meet. 4 wawasan masih teruskan rakaman video. Okey, sekian. Itu sahaja daripada cikgu pada pagi ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi esok. Bye-bye.